Mudah-mudahan di 10 malam terakhir ini kita mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya, semaksimalnya. Mudah-mudahan walaupun dalam kepenatan, kita akan beroleh kesenangan dan ketenangan di alam sana. Walaupun dalam keletihan, kita akan diganti dengan ketenangan kerahatan di alam sana. Pasti, dan itu pasti akan berlaku, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak selama-lamanya memenatkan kita dalam urusan ilmu dan amal. Kerana bila sampai waktu kita akan berehat panjang, di alam syurga, tanpa beribadat, tanpa solat, tanpa bertahajud, tanpa puasa, tanpa solat, tanpa sembahyang, tanpa segala-galanya. Kerana alam akhirat, alam syurga bukan alam kita beribadat, alam kita berehat. Itulah yang dinyatakan Allah dalam Al-Quranul Karim, tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah kamu di alam syurga, kekal dalamnya selama-lamanya. Inilah tuan-tuan di antara sesuatu yang memberikan kita nadi kekuatan, keinsafan. Bayangkan dalam bulan Ramadan yang berkat ini, di saat Allah nak sediakan kita pintu keampunan, kita tak rebut, kita kerugian. Bayangkan dalam bulan Ramadan, Allah sediakan pintu pahala melimpah ruah, kita tak ambil peluang, kita kerugian. Bayangkan Ramadan sebulan, Allah jadikan bulan rahmat, menanti kita malam siang, kita ambil peluang, kita akan kerugian. Kita akan kerugian. Satulah sebagai seorang yang cintakan ketekanan, cintakan keridaan Allah Azza wa Jalla, marilah sama-sama kita usahakan semaksimal mungkin. Saya bercakap pada pagi ini pun samalah, mengajak tuan-tuan. Kita penat, kita letih. Mungkin semalam kita bermula kurang tidur, kerana kita banyak tasbih, banyak tahmid, baca Quran, bangun awal bertahajud. Tidak semacam malam biasa. Tapi jangan bimbang. Keletihan kita kerana Allah Azza wa Jalla tidak pernah memenatkan kita satu hari nanti di alam sana. Berbeza dengan kepenatan kita kerana dunia. Penat kerana dunia, kadang-kadang kita tak dapat apa pun, letih sungguh, hilang segala kekuatan. Tetapi jangan kita bimbang. Letih kerana Allah, kerana ibadat, kerana cari pahala redanya, ia sesuatu yang tidak meletihkan kita di alam sana. Justru saya percaya kita semua insaf dan sedar tentang nilai 10 malam terakhir ini. Bermula semalamlah, maghrib semalam, hinggalah seterusnya malam ini dan malam-malam seterusnya. Saya ajak tuan-tuan dan saya sendirilah, mudah-mudahan kita gandakanlah amalan-amalan kita. Dan satu di antara doa yang kita patut kumandangkan, kita patut sebut dan kita patut lafazkan sepanjang hari Ramadan terakhir, ialah doa yang diajar Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi ajar Aisyah supaya baca doa ini sepanjang hari Ramadan terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah saja. Dua lafaz. Satu riwayat, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi ajar Aisyah supaya baca dalam kesempatan 10 malam akhir tanpa cuai. Perbanyakkanlah. Kita merayu, kita meratap, kita bermohon, kita merintih, kita minta. Allahumma innaka, ya Allah, sesungguhnya engkau afuun, Tuhan yang memberi kemaafan, karimun, Tuhan yang maha mulia, tuhibbul afwa, engkau suka beri kemaafan, fa'fu anni, maka maafkan aku ya Allah, ampunkanku ya Allah. Makna cukup cantik, simple tetapi makna mendalam, ringkas, padat.
Ini amalan yang kita patut lakukan sepanjang 10 malam akhir. Di samping Qurannya, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, setengah derma, lafaz di bibir jangan lupa. Seawal pagi ni pun baca, lepas ni pun baca, sampailah kita merasakan itulah amalan kita yang paling utama sekali. Di samping yang lainlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau lafaz yang kedua, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan melekat di jantung hati kita ucapan ini dan dikabulkan Allah Azza wa Jalla buat kita. Hati makin bercahaya, jiwa makin bersih, dosa terampun, kehidupan makin berkat, dan hidup kita dalam rahmat redha Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala-galanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, pada pagi ini mengambil semangat 10 malam terakhir ataupun 10 hari terakhir. Mengambil semangat 10 akhir ini, saya nak ajak tuan-tuan untuk sedikit kita berbicara tentang suatu tajuk yang nampak simple tapi penting, iaitu tajuk al-muhasabah. Al-muhasabah artinya menghitung diri, mengira diri sendiri, melihat diri sendiri. Kenapa sebut tajuk ini? Sebab saya kira dalam 10 malam terakhir ini, fokus kita yang utama ialah kita nak tengok diri kita. Kita nak tengok tentang diri kita, amalan kita, kehidupan kita, kita sendiri. Sebab kata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah, bila masuk 10 malam terakhir, hari terakhir 10 hari Ramadan ini adalah hak peribadi, bukan hak orang lain dah, hak peribadi masing-masing. Sebab itulah fokus kita peribadi. Sampai Nabi sebut dalam hadis yang sahih daripada Bukhari Muslim, Nabi kata apa? Taharraw Lailatul Qadri fil 10 al-awakhir. Cari malam Al-Qadar dalam 10 hari terakhir. 10 terakhir. Hadis ini kata para ulama hadis ada bermakna yang tersirat. Di antaranya ialah setiap orang berkewajipan untuk lihat amal sendiri. Itulah seorang itu wajib untuk merenung. Seorang ayah usaha atas nama ayahnya sebagai ayah. Seorang anak usaha atas nama sebagai anak. Isteri usaha dalam konteks amal sebagai isteri. Ini bukan amal bersifat yang namanya jama'i ataupun secara kolektif secara bersama, tidak. Satulah dalam hal ini 10 malam akhir hak peribadi kita. Kita nak cari untuk kita nak dapat rahmat Allah, keridhaan Allah secara peribadi. Tuan-tuan, ini maksud daripada 10 malam akhir. Maka salah satu di antara perkara yang saya nak kaitkan pada pagi ini ialah tentang al-muhasabah. Kita kena hitung sebelum Allah hitung kita. Bila sampai di hari akhirat nanti, tiap kita akan dihitung. Tiap-tiap kita akan dihitung oleh Allah secara peribadi. Kita dengan amalan kita, kita dengan amal kita, kita dengan iman kita, kita dengan kebaikan dan keburukan kita. Itu sebabnya dalam hal ini kita mengambil satu ayat sebagai contohnya dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-6 tentang al-muhasabah, menghitung diri, koreksi diri ini. Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-6, yauma yab'athuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu Allahu wa nasuhu wallahu ala kulli syai'in syahid. Maksudnya pada hari mereka dibangkitkan Allah Azza wa Jalla. Mereka itu maksud apa? Kita seorang-seorang dibangkitkan. Mereka ini tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Bila Allah bangkit daripada mahsyar nanti, fayunabbi'uhum bima 'amilu, akan diberitakan amal setiap kita. Setiap kita secara khusus akan diceritakan tentang amal-amal kita
ahsahullahu, Allah hitung satu. Mari setiap orang akan ada perhitungan daripada Allah satu persatu. Saya satu persatu amalan saya. Allahu Akbar. Tanpa cuai. Setiap kita akan menghadap seorang-seorang. Kata Allah Azza wa Jalla, ahsahullah, akan hitung satu-satu. Lalu kata Allah Azza wa Jalla, wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah bersaksi atas setiap kamu lakukan itu. Allah bersaksi atas setiap kita lakukan tanpa cuai. Di sini kata para ulama menunjukkan bagaimana keadaan kita pada hari itu, tanpa melihat pada orang lain. Siapa pun di kiri kanan kita, siapa depan kita, belakang kita, tak tengok orang lain dah. Yang kita akan bertemu ialah keadaan kita dengan amal kita, tanpa kita ingat siapa belah kiri kanan kita. Hatta kalaupun kanan kiri anak kita, belah kiri isteri kita, depan abang kita, belakang adik kita sekalipun, mereka itu keluarga kita, tak fikir dah pada masa itu. Ini antara cerita perhitungan pada hari mahsyar nanti, tiap-tiap orang. Demikian dalam keadaan yang sama, kita sebut ayat yang lain sebagai contoh tuan-tuan, banyak dalam hal ini. Allah sebut dalam ayat yang lain, antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi 49. Kita baca Al-Kahfi malam Jumaat, hari Jumaat, bahkan hari lain. Dalam surah Al-Kahfi 49 Allah sebut kepada kita, antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mimma mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah bercakap tentang perhitungan kita dengan dia. Sekecil mana pun amalan tercatat tentang kita, sebesar mana pun amalan tertulis tentang kita, bukan orang lain. Yang kecil pun tercatat, yang besar tertulis. Tiap-tiap kita, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Semuanya dihitung satu-satu untuk setiap individu, setiap orang. Inilah tuan-tuan suasana yang kita akan hadapi di padang mahsyar nanti. Ayat macam ni letak di mana sebenarnya? Batulah kita kena muhasabah. Kita hitung diri kita supaya kita nampak dan melihat dalam diri masing-masing di mana kelemahan, di mana kekuatan. Hal yang sama sebagai contoh yang lain Allah sebut dalam surah yang lain, iaitu dalam ayat surah Al-Hashr ayat 18 19. Allah sebut kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Allah guna perkataan wal tanzur untuk setiap orang. Tanzur mana kamu tengok diri kamu, awak lah, maksud awak lah, kamu, awak, engkau. Kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Setiap orang semak diri masing-masing, tengok diri masing-masing. Ma qaddamat lighadin, di atas persiapan amalnya menghadap Allah Azza wa Jalla. Al-Hashr 18 19 penghujungnya sampai 19. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau begitulah keadaannya daripada ayat dibacakan tadi, ayat surah Al-Mujadalah, Al-Kahfi, ayat surah Al-Hashr sebagai contohnya, maka apa natijah yang kita nak bawa dalam hidup ini? Natijahnya, kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, ialah hasib nafsaka, hitunglah diri kamu dengan perhitungan yang sebaik-baiknya. Tuan-tuan, tidakkah Ramadan ini bukan sekadar 10 malam terakhir, bahkan awal Ramadan lagi? Tidakkah Ramadan satu bulan kita nak bermuhasabah, menghitung diri kepada Allah Azza wa Jalla, dalam kerangka nak tengok diri masing-masing, saya, diri saya, tuan-tuan,
Itulah yang kita sedang berada sekarang ini. Apalagi 10 malam terakhir Ramadan, hari terakhir Ramadan ini. Kita nak suluh, kita nak semak, kita nak chat, kita nak tengok diri masing-masing dengan suluhan yang betul-betul menyuluh diri kita. Di sinilah saya nak bawa perbincangan sikit sebanyak daripada apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dan menyatakan kaifa nuhasibu anfusana. Bagaimana kita nak hitung diri kita, kita nak suluh diri kita, kita nak muhasab diri kita. Bagaimana kata Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi. Bicara ringkas tapi padat. Kata Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaihi, untuk kita melihat diri kita dengan suluhan yang betul-betul menyuluh ialah, yang pertama sekali ialah kita sentiasa dalam keadaan menyuluh bagaimana kita nak mencapai husnul khatimah. Suluh dengan cara kita nak mencapai husnul khatimah, penjodoh yang baik. Ini cara menyuluh. Satulah tuan-tuan, dalam bulan Ramadan bila kita suluh tentang diri kita, apa kita harapkan? Kita harapkan keampunan. Kita harapkan daripada Allah keampunan. Kita tahu kalaulah Allah takdirkan kita mati dalam dosa dan maksiat, wal'iyadzu billah, kita tak akan menang berjaya di alam sana. Kita tak akan menang berjaya di alam sana kalau kita meninggal dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak akan menang siapapun kita. Allah sebut dalam satu ayat yang lain. Dalam satu ayat yang Allah sebut kepada kita dengan firman yang berbunyi Al-Baqarah 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Hei manusia, kata Allah, tolong berhati-hati, tolong beringat-ingat bila sampai masa, yauman, sampai waktu, turja'una fihi ila, kamu akan kembali pada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, setiap kamu akan dihitung, dinilai, mereka tak akan dizalimi, kata Allah Azza wa Jalla. Ayat ini jelas membuktikan bagaimana saat bila kita balik pada Allah dalam keadaan kita cuai, kita tak akan menang, tuan-tuan. Kita tak akan menang, kita akan berjaya, siapapun kita. Sebab itulah kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dalam kata-kata beliau menariknya, kata Umar, aku tak tahu siapa Umar yang sebenarnya. Kalau Umar sekadar Umar, belum tentu Umar ini orang berjaya. Tapi kalau Umar seorang yang beriman, Umar pasti berjaya. Ini kata-kata menarik. Aku tahu siapa dia Umar yang sebenarnya. Kalau Umar sekadar Umar, belum tentu Umar itu berjaya. Tapi kalau Umar seorang yang beriman, tentu Umar berjaya. Kata-kata tuan-tuan agak penting kita nak hayati. Ini kata-kata sahabat dirakamkan dalam beberapa cerita Umar radhiyallahu anhu. Kalau Umar sekadar Umar, Umar sekadar Umar maknanya atas nama kita sekian nama, belum tu kita berjaya. Tapi kalau Umar seorang mukmin, Umar akan berjaya. Tuan-tuan, saya sebut ini bukanlah suatu bersifat sebagai nak menakutkan, tidak. Tapi perhati kata-kata tersebut. Atas nama kita, saya Ruslan, mungkin namanya ada makna utusan. Ruslan utusan. Mungkin ada nama kita yang agak baik-baik, Muhammad ke Abdullah, nama cantik, bagus. Belum tentu nama tadi penyelamat kita. Kalau Abdullah yang datang tidak beriman kepada Allah, kalau Muhammad yang datang tak beriman, kalau datang walaupun nama macam mana elok sekalipun, tak beriman, tak akan berjaya. Kata Umar, kalau Umar sekadar Umar, belum berjaya. Tapi
Tapi kalau Umar datang sebagai mukmin, pasti Umar berjaya. Allahu Akbar. Ini muhasabah. Itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Apakah titik muhasabah kita letak dalam 10 malam terakhir ini? Itulah para ulama kita rahmatullah ajbun. Kata Yahya bin Ma'in, seorang ulama tabi'in, kata Yahya bin Ma'in, di kalangan para salafun as-salih, bila masuk 10 malam terakhir, mereka antara manusia yang tak pernah kering air mata. Kata Yahya bin Ma'in, kata dia, di kalangan para ulama salafun as-salih, bila masuk 10 malam terakhir, hari terakhir Ramadan, air mata mereka tak kering. Air mata tak kering, tuan-tuan. Kenapa? Beratap, menangisi, dan sentiasa keadaan meminta pada Allah keselamatan. Inilah para ulama salafun as-salih. Muhasabah mereka muhasabah cukup hebat. Mereka muhasabah cukup hebat. Sebab mereka nak saat mereka meninggal dalam iman, meninggal dalam keadaan beriman, bukan tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ada watak muhasabah kita. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak menangis, tapi saya nak ajak diri saya bercakap dalam nada pagi 21 Ramadan ini. Sebab kita tak ada masa cukup panjang. Boleh kita harapkan pada Allah sampai hujung Ramadan, belum tentu kita dapat sampai hujung Ramadan nanti. Belum tentu. Allah takdir kita hidup, kita hidup. Tapi kalau takdir tak hidup untuk lusa besok, setakat hari inilah kehidupan kita. Maka semalam, malam Ramadan telah berlalu semalam, telah berlalu satu malam. Bayangkan untuk hari ini, besok, lusa, tulan. Kalau kita tak berkesempatan, kita kerugian. Semalam kita ada rugi untuk mohon istighfar, mohon pada Allah keampunan. Kita dah rugi. Justru marilah sama-sama kita muhasabah dalam keadaan kita sentiasa merasakan akan kekurangan kita, kelemahan kita. Apalagi bila bab dosa ni, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tak merasa itu bebanan. Dia takdirnya Allah tak jadikan dosa benda nampak. Allah takdirkan dosa benda yang kita tak nampak, yang kita tak secara zahir nampak di muka pintu kita, di muka mata kita. Tapi hakikatnya dia benda yang nampak di hati, nampak dalam jiwa, nampak dalam iman kita. Iman akan menampakkan itulah dosa, bebanan, sakit yang menyakitkan. Tapi sayangnya kita tak nampak. Tetapi nak nampak itulah muhasabah. Bila kita muhasabah, kita nampak seolah dosa ini satu bebanan yang akan memukul kehidupan kita, akan menjadikan kita sempit hidup, dada dan seumpamanya. Nabi pernah bersabda, dalam tu hadis Nabi bersabda kepada kita, sabda Nabi SAW, innal mu'mina yara az-zamba ka'anna al-jabala yaqa' ala anfih, wa innal munafiqa yara az-zamba ka'anna az-zubab yamurru ala anfih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kata Nabi, seorang mukmin dia tengok dosa seumpama bukit akan runtuh atas batang hidungnya. Nabi beri gambaran begitu kepada kita. Hadis sahih. Seorang mukmin dia nampak dosa seumpama bukit nak runtuh atas batang hidungnya. Bukit nak runtuh, seolah-olahnya bukit runtuh atas batang hidungnya. Tapi seorang munafik, dia tengok dosa sekadar selalat singgah di atas hidung, tepis begitu je. Dia tak rasa apa-apa, dia biarkan lalat singgah hidungnya. Itu munafik.
Biar orang beriman, kata Nabi, siapa bukit nak runtuh. Tuan-tuan, ini satu hakikat yang kita tak nampak. Itulah yang Nabi ajar kepada kita. Mudah-mudahan kita cuba mengamati bersama. Saya tidak nak memaksa diri tuan-tuan untuk merasainya. Lebih aula saya paksa diri saya untuk mengamatinya. Sebab yang bercakap saya, dan saya bersaksi kepada Allah pada berkat ini, mudah-mudahan Allah berikan kita semua kekuatan dalam hidup, insya-Allah. Kekuatan untuk faham tentang maksud dosa, kekuatan untuk faham tentang maksud bencana, kekuatan untuk faham tentang maksud husnul khatimah. Kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab inilah kekuatan kita nak cari dalam hidup 10 malam akhir ini. Jadi pertama ialah kita muhasabah untuk dapat husnul khatimah, penjodoh yang baik, penghujung yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dalam hal yang sama, apa kata para ulama tentang muhasabah ini? Apa yang kita nak lagi dalam kesempatan kita bermuhasabah? Yang keduanya ialah kita bukan sekadar bermuhasabah tentang persoalan kita dengan husnul khatimah, tetapi kita bermuhasabah tentang soal bekalan, tentang bekalan. Zadun ala tariq, bahasa Arab sebut zadun ala tariq, itu bekalan perjalanan. Kerana tabi'i dalam sebuah kehidupan ada bekalan. Sebuah kenderaan tak berjalan kalau tak ada bekalan minyak. Sebuah kenderaan tak akan berjalan kalau tak ada bekalan minyak yang cukup. Tanpa minyak cukup, kenderaan akan bermasalah. Demikianlah kita. Dalam kehidupan kita macam kenderaan jugalah. Kita tak akan lengkap yang kalau tak ada bekalan. Bekalan itu ialah apa dia, tuan-tuan? Bekalan iman, amal salih, bekalan ilmu. Betullah ilmu, iman dan amal itu bekalan kepada kita. Akhirnya dengan sebekalan itulah kita akan hidup sejahtera dalam keadaan perjalanan kita ke akhirat, sejahtera dan bahagia, selamat sejahtera kerana bekalan. Allah jadikan ilmu, iman, amal sebagai bekalan penyelamat. Zadun ala tariq. Maka dalam Ramadan ini, sedarkah tidak kita di penghujung Ramadan, kita nak kena semak bekalan kita yang wajib, yang sunat. Maka kita gabungkan semua amalan dalam bentuk amalan salah itu, daripada tasbihnya, zikirnya, infaknya, sedekahnya, qiyamnya, tahajudnya, sedekahnya, Qurannya, dan segala-galanya. Kita gabungkan. Kerana semua itu akan dijadikan bekalan. Zadul ala tariq, kita muhasabah. Kita nak bekalan banyak mana? Perjalanan yang jauh, bekalan kena banyak. Kita nak bawa kenderaan, nak ke utara, tangki kena penuh. Tak penuh pun kena dipenuhkan. Kalau tangki tak penuh, masalah besar akan berlaku di jalan kita. Sampai kita nak pergi 7-8 jam, contoh perjalanan kita. Demikianlah kita ni, tuan-tuan, bukan setakat berjalan ke utara ke selatan. Jalan kita jalan ke akhirat yang jauh perjalanannya. Dari saat ke minit, minit ke jam, jam ke kita tak tahu perjalanannya. Tuan-tuan boleh bayangkanlah, dalam satu hadis yang saya baru baca 2-3 lepas dalam satu siaran online, disebutkan dalam hadis Nabi SAW menunggu masa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari mahsyar. Dalam hadis Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, saat menanti masa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla, jarak antara bertemu Allah dengan masa itu ialah 50,000 sanah, 50,000 tahun dunia. Jarak nak bertemu Allah di pada mahsyar, kita bangkit pada mahsyar, nak bertemu Allah seorang-seorang tadi, jaraknya 50,000 sanah, 50,000 tahun. Sorry,
50,000 tahun akhirat, bukan dunia. 50,000 sanah makna 50,000 tahun akhirat. Dalam 50,000 tahun akhirat, tuan-tuan, kalau bekalan kita tak cukup, bekalan kita tak sepadan, apa akan berlaku? Dengan kepanasan matahari akhirat, degak gempitanya, kepayahannya, tak boleh kita bayangkan kepenatan kita. Tetapi pada masa bekalan kita akan melengkapkan kita. Kalau bekalan kita cukup ilmu dan amal soleh cukup dalam tempoh kita berada pada mahsyar, kita tak agak gempita. Hatta 100,000 tahun sekalipun, orang mukmin tidak akan susah, tak akan berada dalam keadaan kecelakaan. Antara ayat yang kita bawa ialah sebagai contohnya ketika mana Allah sebut tentang situasi di padang mahsyar. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Zalzalah, Allah sebut, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ketika mereka akan lihat amal masing-masing. Ketika nak menghadap Allah, bukan menghadap lagi ni, ketika nak menghadap 10,000 tahun akhirat tu, tiap-tiap orang nampak dah bekalan apa dia bawa ke masa dia mati. Bagi orang beriman, dia tenang. Bagi orang tak beriman, gegak gempita dengan kepayahan dan kesusahan. Allahu Akbar. 50,000 tahun akhirat, berapa lama dunia kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi Nabi sebut dalam hadis yang lain, 1000 tahun dunia, satu hari akhirat sama 1000 tahun dunia. Bayangkan, Allahu Akbar, tuan-tuan. Benda-benda macam kita kadang-kadang kena semak jugalah, buat semakan. Allah sebut kepada kita dan Nabi sebut kepada kita, 1,000 tahun satu hari akhirat sama 1000 tahun dunia. Arti separuh hari akhirat, separuh hari akhirat sama 500 tahun dunia. Kalau kita ambil separuh lagi hari akhirat, separuh lagi kita ambil 12 jam, 6 jam, bermakna 250 tahun dunia. Tuan-tuan sekalian, kita tak boleh kata apa dah. 250 tahun itu satu angka yang kita tak akan capai dalam usia kita. 6 jam akhirat sama 250 tahun dunia. Kalau kita hidup sekarang dalam kan umur 120 tahun lah katakan, itu pun satu tempoh yang panjang dah. Daripada kita bayi sampai kita dah akhir nyanyuk boleh jadi, sama dengan 3 hari akhirat. 3 jam akhirat, 3 jam akhirat dengan angka 125 tahun dunia, tuan-tuan. Kita tak mampu hadapi sebagai tuan-tuan. Kita di bawah pancaran api, pancaran matahari kepanasan sejam cukup. Sejam kita berada di bawah cahaya matahari panas membakar, kita boleh tumpang, bawa penyakit yang bermacam-macam. Siapa yang boleh fikir benda macam ni? Sedarkah tidak, tuan-tuan, ada sahabat Nabi tumbang bila baca tentang ini. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari jatuh pengsan. Abu Dzar jatuh pengsan sebab apa? Nabi bercakap tentang kepahitan akhirat, keusahan akhirat, tentang bencana akhirat. Jatuh pengsan Abu Dzar Al-Ghifari kerana ketakutan. Sehinggalah beliau kembali sedar. Dan bila sahabat tanya, kenapa engkau boleh tumbang Abu Dzar? Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, aku merasakan aku yang kena saksa. Dia meletakkan dia kena saksa, tumbang. Tuan-tuan sekalian, Allahul Musta'an. Waktu saya sebut untuk diri saya dan tuan-tuan,
kita dalam hidup ini, kalau kita sanggup menghabiskan banyak masa dalam keadaan benda-benda yang tidak elok, wal'iyadzubillah, menghabiskan masa dalam perkara yang tidak baik, wal'iyadzubillah, dalam dosa maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, apa kita nak jawab? Kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab itulah muhasabahlah. Tak pernah merugikan kita kalau kita bermuhasabah, demi Allah. Saya tahu saya bercakap pada pagi ini, tuan-tuan, bukan satu cakapan yang biasa. Tapi saya angkat cerita ini bukan apa, tuan-tuan, sebab saya nak 10 malam akhir ini biarlah 10 malam terakhir yang terbaik yang pernah kita nikmati sebelum ini. Mungkin kita dah nikmati 10 malam akhir tahun lepas dalam amal-amal solah kita. Alhamdulillah, Qurannya, tasbihnya, tahmidnya, zikir tilawah Quran, setengah derma 10 malam akhir, tertahajud awal pagi, belum pun subuh dah bangun. Tapi kita nak untuk kali ini, sekarang ini, waktu ini, ketika ini, jam ini, saat ini, kita upkan lagi lah kemampuan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita upkan, kita angkat, kita upgradekan lah dengan hati yang tulus, mulus kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hidup kita, tuan-tuan, bantuan Allah kita perlu, bantuan Tuhan kita perlu. Kita tak ada kemampuan secara fizikal dalam hidup kita, tak ada. Kita ada kemampuan, kita boleh renung. Kita solat tarawih pun kadang-kadang kita letih. Saya tak tahulah, tuan, tapi saya tahu solat tarawih kita 8 rakaat, 2 rakaat, kadang kita mengantuk pun. Tengah-tengah kita sembahyang boleh kita lalai, lemahnya kita. Tengah solat tarawih kita boleh tertidur sekejap, microsleep lah mudah-mudahnya, terlena, hilang fokus. Lemahnya kita, tuan-tuan. Keletihan kita kadang-kadang kita rasai, tak mampu nak solat lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi mana kita, kecuali kita minta pada Allah, segala kekuatan, segala kerahmatan, segala kebaikan kita minta. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, berilah aku segala kebaikan dan kemuliaan. Termasuklah doa saya bacakan tadilah, tuan-tuan, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tabah, tuan-tuan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, berikan aku, ya Allah, keampunan. Engkau Tuhan yang suka beri keampunan. Kita merayu, kita minta, maka jalan kita bermuhasabah. Yang kedua tadi ialah, saya nak tutup sekarang ni, sekejap lagi. Yang keduanya ialah kita mohon pada Allah Azza wa Jalla melalui kita minta bekalan kita cukup, bekalan yang sempurna. Allah jadikan amal kita lengkap, iman kita sempurna, dan amal kita lengkap. Semua ini jadi bekalan. Umpama kenderaan yang ada minyak boleh berjalan ke mana-mana. Itulah kita. Kerana kekuatan kita bukan fizikal di alam sana. Kekuatan kita ialah kekuatan berdasar kepada amalan. Dan saya sering sebut, bila guru-guru kami masa mengajar kami dahulu sebut dan nyatakan apa rahsia kekuatan kita bila bertemu Allah Azza wa Jalla di alam, bertemu malaikat muka nakir di alam barzakh nanti. Apa kekuatan kita? Kekuatan kita, tuan-tuan, adalah kekuatan amalan. Kekuatan amalan, bukan fizikal. Fizikal tak ada. Fizikal kita dah dimakan oleh ulat-ulat tanah, hancur lebur. Tapi amalan kita tak akan dimakan ulat tanah. Iman kita tak akan dimakan oleh ulat tanah. Fizikal kita diratah oleh ulat-ulat tanah, oleh haiwan dalam tanah, sikit demi sikit, akhirnya tak ada apa tinggal kecuali itulah dia. Tapi ingat, amalan kita dan segala bersifat amalan yang bersifat sebagai amal kita tidak akan sama dimakan oleh ulat-ulat tanah, dan tidak sama akan dimakan oleh apa yang di alam bumi. Kenapa? Amal kita, amal Allah pelihara.
Iman kita Allah pelihara. Sebab itulah kata guru kami, ketika mana kita dalam keadaan dibangkit untuk ditanya oleh malaikat munkar nakir, ma rabbuka, ma nabiyyuka, ma kitabuka, ma dinuka, apa agama kamu, siapa rasul kamu, siapa Tuhan kamu, apa kitab kamu. Yang jawab bukan fizikal kita, yang jawab bukan fizikal si mati, yang jawab bukan fizikal si mati tuan-tuan. Yang jawab adalah amal kita, iman bekalan tadi. Bekal kita akan jawab, Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Islam agamaku, dan Quran kitabku, dengan tegas. Allah Tuhanku yang jawab ialah amalan kita, tadilah bekalan kita. Yang jawab Allah Tuhanku, Muhammad Rasulku, Quran kitabku, dan Islam agamaku, amalan kita yang lengkap tadi. Tegas, tanpa cuai. Tegas, padu, tanpa prasangka sama sekali. Itu kenyataan. Ketika tuan-tuan terbukti betapa di alam kubur kita nanti amalan kita dah mula berguna. Kita nak pakai amal kita bila? Amal solat kita, zikir, tasbih, tahmid, qiyam, tahajud, sedekah, derma ni bila kita nak pakai guna? Kita nak pakai guna bila kita di alam barzakh. Saat alam barzakh masuk saja, semua ini berfungsi, difungsikan oleh Allah Azza wa Jalla. Rupa-rupanya semua bekalan amal kita mula berfungsi di alam kubur kita masing-masing. Sebab ketika itulah amal kita menjawab, iman kita menjawab akan soalan malaikat munkar nakir. Bukan kita peribadi, bukan fizikal kita lagi, tapi amal kita. Ini muhasabah, tuan-tuan. Itu yang kedua, yang terakhir pada pagi ini. Muhasabah Ramadan kita nak lakukan apa dia, tuan-tuan? Yang ketiganya adalah dalam kita masuki 10 malam terakhir ini, muhasabah kita terakhir ialah, apakah ini Ramadan terakhir buat kita? Apakah ini Ramadan terakhir buat kita? Letakkan soalan itu. Kita berharap Allah beri Ramadan akan datang. Bukan sekali, bahkan puluhan kali kalau dapat. Tetapi bolehlah kita letak satu soalan dalam diri kita, muhasabahnya, apakah ini Ramadan terakhir aku, ya Allah? Aku dah tak ada Ramadan akan datang. Bagaimana telah tiada orang-orang aku sayang selama ini? Mereka tak kesempatan Ramadan tahun ini, kan mereka telah pergi. Aku pun sama boleh jadi. Selama ini aku ada saudara mara, sempat Ramadan tahun yang lepas, tahun ini dah tak ada. Aku ada keluarga bernama ayah ibu, Ramadan lalu mereka bersama aku, makan bersama, buka puasa bersama, sahur bersama. Mereka tak ada tahun ini. Apakah itu sejarah aku dengan mereka, sejarahku dengan Ramadan? Tuan-tuan, cuba letaklah soalan itu. Saya bukanlah nak menakutkan siapa, tapi kita tak suatu persoalan. Dan kalau kita merasakan ini Ramadan terakhir, bermakna kita akan tunaikan hak-hak yang sepatutnya sebagai bekalan utama kita. Sebab selepas ini tak ada Ramadan seterusnya buat kita lagi. Yang tinggal ialah nama kita terpahat sebagai almarhum, almarhumah. Anak kita akan bercakap, ayah sempat dengan kami Ramadan tahun lepas buka puasa, tapi ayah tak ada dah tahun ini dengan kami buka puasa. Kita letak macam tu. Anak akan berkata setelah yang akan datang, mak kami, mama kami, ibu kami, ummi kami sempat bersama kami tahun lepas buka puasa, dapat sahur bersama. Tahun ini kami tak ada dah maknya. Mak telah meninggalkan kami. Kita tak macam tu. Kita tak kerangka kehidupan kita macam tu sebagai satu ingatan. Tidak melemahkan kita, tak menjadikan kita kekurangan apa-apa, bahkan mengisapkan. Kita tak peringatan. Aku dulu sempat bersama dengan kawanku semasjid, solat berjemaah.
Isyak sampai terawih bersama-sama. Sebelah akulah dia sembang. Tapi hari ini aku dah tak ada kawan ini, dah meninggal. Tak sempat lagi berjemaah bersamanya. Tak tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan muhasabah sebegini tidak mengecilkan apa-apa kepada kita, bahkan membesarkan jiwa, mengesahkan hati. Mudah-mudahan Allah berikan kita keredaan yang berpanjangan, keselamatan berterusan, keamanan yang berpanjangan, keimanan yang makin kental. Allahumma amin ya rabbal alamin. Moga-moga teruslah beramal tanpa cuai. Saya bercakap untuk saya tahu saya bercakap ini dalam kelemahan, saya bercakap dalam kekurangan, tapi saya nak ajak diri saya, mengajak tuan-tuan dalam kelemahan cari kekuatan. Dalam keadaan lemah macam mana ada kekuatan kita boleh ambil, insya-Allah. Sebab kita ni Allah tidak pernah kecewakan kita walau saat, melainkan kita mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Allah tak pernah kecewakan kita. Allah tak pernah mengecewakan hamba-Nya walaupun saat. Tetapi boleh jadi kita, bukan boleh jadi, memang kita yang mengecewakan Allah Azza wa Jalla. Pahala nak diberi tak raih, ampunan nak diberi tak capai. Siapa yang bersalah? Jangan salahkan Allah. Kesalahan letak atas bahu kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di pagi ini atas tajuk muhasabah ini, ambillah sebagai peringatan bersama. Yang bercakap saya yang patut mengambil ingatan, lebih utama yang hadir pada pagi ini. Tahniah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang tenang, bahagia. 10 hari terakhir ini tuan-tuan ada segala-galanya. Segala-galanya. Kita tak nampak kelebihan, tapi ada kelebihan yang menanti. Kita tak nampak rahmat, ada rahmat menunggu. Kita tak nampak al-qadar menanti, ada al-qadarnya. Kesannya akan kita rasai, tak fizikal, kita akan rasa secara hati jiwa kita, insya-Allah. Hati makin tenang, hidup makin dirahmati, itulah kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Teruslah beribadat dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keinsafan. Pahala kita raih sebanyak mungkin. Istighfar kita kumandangkan, Quran kita terus baca, sedekah rumah kita lakukan, qiyam tahajud kita lakukan, tasbih tahmid kita amalkan, kebaikan kita lakukan, hubungan rahim kita cantumkan kembali. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin amin ya rabbal alamin.